salah jalan terbelok kanan. Wow. Ni cari dua mahalah lah ni. Akhirnya sampai ke Tanjung Tuan. Kami hadir bersama pesanan. Borak-borak jadi panduan. Salam dihulur berjabat tangan. Alamak, sedihnya. Tanda mesra rakan dan daulat. Lapar dahaga bukan halangan menyantuni anda sepanjang Ramadan. Oh, ini semangat apa? Semangat pahlawan ni. Saya pula. Hendak berlayar ke Teluk Betong sambil mencuba labuhan pukat. Bulat air kerana pembentong. Bulat manusia kerana mafakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersama lagi kita untuk Borak Tengah Lapak episod yang kelima, 5 Ramadan 1445 Hijrah. Kita masih bersama Piyu Amin dan juga Atu Zero. Apa khabar tu? Apa khabar Ustaz? Baik, Alhamdulillah. Masih lagi bersemangat. Seronok berpuasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Momentumnya macam mana Ustaz hari kelima ni? Masih lagi padu. Ya, masih 18 lagi. Satu lah. Saya insyaAllah ujung-ujung nanti 360 km sejam. Lagi laju. Itu laju jet pejuang tu. Terbang. Jadi macam biasa kepada pemandu-pemandu yang sedang memandu, berhati-hati di jalan raya. Yang tengah bekerja itu semoga bekerja dengan tekunnya dan yang paling penting amanah yang dipikul tu kenalah jujur dan ikhlas dilaksanakan. Amin. Baik, apa macam biasa setiap hari kita ada topiknya Atu dan juga Ustaz. Apa topiknya ni? Untuk hari ini topiknya ini mengenai hawa nafsu. Ataupun lebih tepat lagi perang nafsu. Jadilah macam kita tahu fitrah lah setiap manusia ni ada hawa nafsunya. Betul. Dan juga nafsu ni akan menjadi ujian kepada kita Ustaz. Jadi mungkin boleh Ustaz jelaskan mengenai nafsu sebagai ujian kita sebagai manusia ni Ustaz. Okey, nafsu ni kita mudah kata jiwa kita lah. Kehendak kita, keinginan kita. Ada kalanya nafsu ini dia berada di peringkat yang paling rendah dan ada kalanya dia berada di peringkat paling tinggi. Paling rendah ni kewujudannya itu dikawal dan dijaga dengan ilmu dan iman seseorang. Dan bila paling tinggi itu, maka boleh sesatlah manusia itu. Sehingga dia boleh jadikan dirinya sebagai Tuhan. Dia boleh menganggap dirinya sebagai Tuhan bila nafsu dan kehendak terlalu tinggi. Dan ini kita boleh tengok seperti mana Fir'aun. Disebut dalam Quran, Ana Rabbukumul A'la, aku Tuhan yang paling tinggi. Sebab kehendak ni melampau-lampau. Dia bukan sahaja bercakap pasal dia nak jadi pemerintah, tapi dia nak jadi umpamanya manusia tu menyembah kepada dia. Manusia tu memperhambakan diri kepada dia. Itulah tahap tinggi ataupun tahap yang paling teratas nafsu yang paling jahat. Jadi sebab itu nafsu ini kewujudannya memang ada. Apa pun jua keadaan, nafsu itulah ujian dan cabaran kepada kita untuk kita kawal, untuk kita jaga dan kita lindungi diri kita daripada nafsu yang merosakkan kita. InsyaAllah. Jadi Ustaz, perang nafsu ni kalau kita tahu kalau perang kita perlukan pedang, keris, senjata apa sahaja. Perang nafsu ni macam mana? Kita perlu mungkin kita katan 2 kali ke? Dia nafsu ni dia bukan sekadar orang kata nafsu umpamanya nafsu hubungan badan kita saja. Tapi nafsu kehendak dari segi 3 perkara lah. Kalau manusia ni, kalau lelaki ni 3 perkara, nafsu wanita, betul, nafsu harta, betul, nafsu tahta. Tiga tak. Dia ketiga-tiga ni kalau tak dikawal, tak dijaga, maka rosaklah dunia ni. Bukan diri kita saja, rosak dunia. Bila satu orang manusia ni dia terlampau obses ataupun nafsunya terlampau tinggi pada wanita, habis. Kalau kepada harta pun dia boleh jadi seorang yang tamak. Dia boleh merasuah, maknanya menzalimi orang. Kalau pangkat pun sama, dia boleh tikam orang, sailang orang, dia boleh rosakkan segala-galanya demi kepentingan kuasa dan juga dirinya sendiri. Mungkin Ustaz boleh kongsikan sikit antara beza nafsu yang diberkati dan juga nafsu yang membawa kepada dosa ni Ustaz. Okey, maksud nafsu yang kita sebutkan, nafsu yang tenang ni nafsu yang dikawal dengan agama lah, dengan iman, dengan zikir. Dan nafsu yang kita sebut dosa tadi, kehendak dan keinginan yang melampau sehingga boleh menzalimi orang lain. Sebab itu kita jaga diri kita supaya Allah Ta'ala ni bebaskan kita daripada kita menzalimi orang dan segala keinginan kehendak kita itu selari dengan kehendak agama. Ya, baik, cantik. Baik, kita nak berehat seketika. Macam biasa kita nak bersama dengan The Katira Band. Perlahan kau pun lupakan aku.
Bukan ingin ku melukaimu, sadarkah kau di sini ku pun terluka. Melupakanmu, menepikanmu, maafkan aku. Lupakanlah saja diriku, bila itu bisa membuatmu kembali bersinar dan berpijar seperti dulu kala. Caci maki saja diriku, bila itu bisa membuatmu kembali bersinar dan berpijar seperti dulu kala. Maksudku bukan ingin ku melukaimu, sadarkah kau di sini ku pun terluka. Melupakanmu, menepikanmu, maafkan aku. Lupakanlah saja diriku, bila itu bisa membuatmu kembali bersinar dan berpijar seperti dulu kala. Caci maki saja diriku, bila itu bisa membuatmu kembali bersinar dan berpijar seperti dulu kala. Lupakanlah saja diriku, bila itu bisa membuatmu kembali bersinar dan berpijar seperti dulu kala. Oh, caci maki saja diriku, bila itu bisa membuatmu kembali bersinar dan berpijar seperti dulu kala. Orang tengah lapar, orang tengah lapar, orang tengah lapar, orang tengah lapar. Kita terus ke soalan dia. Silakan Datuk. Kita tak boleh main-main dengan nafsu. Tak boleh. Nafsu ngantuk saya sudah datang. Okey, soalannya Ustaz. Ya. Macam mana kita nak mengenal nafsu kita sendiri? Kadang-kadang orang kan lain-lain nafsu. Macam saya, kadang saya bukan bernafsu. Kadang-kadang Nafsu dengan siapa? Atu selalu bernafsu dengan siapa? Kadang-kadang ada orang dia tengok kamera pun dia macam dia nafsu dia lain. Betul. Macam saya bernafsu tengok alam semula jadi. Alhamdulillah. Kadang-kadang saya boleh tertidur, nafsu tidur. Nafsu tidur lah. Jangan fikir lain-lain. Macam Dia tu lah. jadi tenang lah. Macam mana kita nak kenal kita punya nafsu tu, kita jadi supaya kita boleh lawan, supaya kita boleh, orang cakap pro and contra. Oh, nafsu saya kalah dengan benda ni, contoh dengan makanan. Jadi macam mana saya nak lawan benda tu? Okey, dia standardnya kebiasaannya manusia ni dia akan jadi tu seperti mana apa yang berada sekeliling dia. Maksudnya macam mana dia bersahabat, kawan-kawan dia, environment dia macam mana. So itu yang akan mendidik dan menjurus nafsu dia ke arah yang mana. Contoh kalau dia suka bercakap sesuatu perkara tentang duit, cakap pasal duit, dia suka tengok orang tunjuk duit, naik private jet ke apa kan. Benda-benda yang macam nemat-nemat harta ni dia memang dengar je. Dia memang orang kata cair lah, cair. Dia mudah cair, dia mudah macam, seronoknya kalau lah
Ada orang suka cerita pasal perempuan, pasangan, ada orang suka cerita pasal pangkat. Oh, grade ni, pangkat ni, kalau dapat ni, dapat tu. Dia jadi macam dia bernafsu kepada yang itulah. Okey. Jadi bila mana yang paling tinggi ataupun semua perkara tu dia rasa macam dia terlampau obses sangat, terlampau macam bersungguh-sungguh nak teramat sangat. Okey. Dia kena kawal dengan yang dia faham bahawa apa saja yang dia boleh cari, apa saja yang dia boleh kejar ni, sikit je yang boleh mengenyangkan perut dia. Faham tak? Maksudnya tak semua benda yang dia nak dapat semua tu boleh bagi kepuasan kepada diri dia. Jadi manusia tak akan puas. Lepas tu kalau kita kata aku kalau ada 2 juta cukup tipu sebab dia tak dapat lagi. Betul. Kalau dia dah dapat so nak cukup lagi. Kecil tu 2 juta tu, aku nak 5 juta pula. Ni nak cerita tentang nafsu amarah ni Ustaz. Ini yang Nafsu paling amarah. biasa kita dengar. Mungkin Betul. Ustaz boleh jelaskan sikit mengenai nafsu amarah ni Ustaz. Okey, baik. Nafsu amarah ni satu nafsu yang paling tinggi lah. Dia punya problem dia kat situ. Okey. Mudah bahasa kita, nafsu yang menjurus kepada keinginan yang boleh merosakkan orang lain. Kehendak yang boleh menghancurkan orang lain. Sebab itu bila sebut pasal nafsu ni, kita kena jaga-jaga. Sebab dia makhluk yang halus yang kita tak nampak. Dia bukan makhluk halus macam syaitan, iblis tu boleh halau pakai kursi. Ya. Tapi nafsu ni kadang-kadang ada juga pada orang yang ada agama. Ada juga pada orang yang ada ilmu. Sebab itu nafsu amarah ni satu kehendak yang menjurus kepada semua benda dia boleh kata yes. Semua benda yang bagi dia kalau halal pun boleh jadi haram, perkara haram pun boleh jadi halal. Sebab itu Nabi sebut di akhir zaman nanti ada orang yang memperbetulkan benda yang salah dan menyalahkan benda yang betul. Semua ini duduk dalam keadaan nafsunya nafsu amarah. Kehendaknya kehendak yang aneh. Kehendak yang pelik dan ajaib bagi seorang manusia. Sebab itu kita ada banyak, contoh Imam Ghazali dia bagi kita pendidikan ataupun ilmu macam mana nak melembutkan rohani kita. Itu ada zikir. Kita duduk kadang-kadang buat kenduri kendara ni kan. Kita bukan nak makan sangat ke, nak lepak sangat, tapi nak dapatkan suasana baca Yasin sama-sama. Itu semua mendidik hati kita supaya nafsu kita lebih terkawal. Nafsu. Macam Azam cakap lah. Kataku marah papa, marah papa mama. Ada amarah papa mama? Ada. Mama papa marah. Papa dengan mama mana satu yang amarah tadi? Yang tengah-tengah anak dia. Orang tengah lapar, orang tengah lapar, orang tengah lapar, orang tengah lapar. Ya, Tengah lapar. Memang tengah lapar ni tu. Betul. Jadi dia punya synchronize tu agak tersangkut-sangkut sikit. Betul, tak ada harmoni pula Betul. Macam penyanyi kita tadi. tak apa. Habis sini. Betul. Let's bygone be bygone. Betul, Okey, apa pun sebelum nak bersama PU Amin untuk kita tanya lagi soalan seterusnya. Ada trivia nak kita kongsikan ini, iaitu nafsu itu memang ada dalam setiap diri manusia dan ia merupakan anugerah daripada Allah dalam menangani kehidupan sebagai hamba Allah, sebagaimana Allah mengurniakan akal untuk manusia berfikir dan juga merencanakan kehidupan. Jadi terdapat 7 peringkat nafsu, iaitu nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mulhamah, nafsu mutmainah, nafsu radiyah, nafsu mardiyah dan juga nafsu kamilah. Baru tahu banyak pula jenis nafsu-nafsu ni. Ada nama juga. Ya, Ustaz. Kamila, Rodia, Mardiyah. Okey, jadi kita jangan terpengaruh dengan dia punya tu. Itu nafsu tu, itu nafsu. Itu 3 ta tu. Tiga ta tu. Okey, berbalik dengan perang nafsu Ustaz. Baik. Okey. Macam saya lah sendiri Ustaz, kalau macam berpuasa, bila sampai dekat bazar, semua nak makan itu, nak makan ini, nak makan itu, nak makan. Tapi alhamdulillah, saya bukan jenis yang membazir. Saya habiskan semua. Tapi kenyanglah pula. Beratlah. Berat nanang lah orang cakap. Berat nanang. Jadi macam mana tu Ustaz? Macam mana kita itu sebenar- salah kah? Betul. Sebenarnya kalau tak ada nafsu langsung pun problem lah. Itu beza kita dengan malaikat. Malaikat dia tak ada akal, tak ada nafsu. Kita ada akal dan nafsu, dan nafsu itu cantik bagi kita. Dalam keadaan macam mana kita nak membahagikan kepada keperluan, kehendak dan keinginan kita. Contohnya bila kita pergi ke bazar Ramadan. Memang semua tu membuka nafsu kita lah. Betul. Semua kita suka, memang waktu tengah lapar, memang itulah. Dan sebab itu contohnya bulan puasa, rancangan yang paling banyak pun rancangan masakan. Betul, Ustaz. Kan? Sebab memang orang suka tengok benda-benda masak, makan. Sedangkan kalau kita makan pun, dah biasa makan dah sebelum daripada tu. Air lah, lem sheng lah, apa kan. Benda-benda tu dah biasa dah kita tengok sebelum ni. Lem sheng. Kambing apa? Lem sheng. Lem sheng tu kan Peha kambing, yang peha kambing tu. Yang kadang-kadang orang beratur panjang semua tu kan. Tapi sebenarnya kalau kita nak ambil semua tak boleh. Sebab tu kita kena kawal. Sebenarnya perut saya ni boleh makan sikit je. Tapi kalau kita nak makan semua, nak ambil, tak boleh kita makan. Kita agihkan pula kepada orang yang susah.
Maksudnya nafsu membeli tu ada, nak makan mungkin tak larat. Okey. Kita berikan dan agihkan kepada orang yang susah. Jadi nafsu tu kita rasa macam jahat, rasa macam buruk. Tapi bila diagih dan disedekahkan kepada orang memerlukan, dia akan jadi benda yang baik. Itulah nafsu kamilah tadi. Oh, itu nafsu kamilah. Maksud kamu bukan saya. Bukan, awak Madiah. Kamilah kan. Oh, kamilah. Bukan kamulah. Akulah seorang. Okey, baik dan Ustaz. Nak tanya juga Ustaz lah ya. Bagaimana kita Ustaz nak memastikan keberkatan makanan dan juga minuman yang kita makan dan minum sewaktu bersahur dan juga kita berbuka Ustaz? Okey, dia berkat ni macam ni tau. Saya ambil satu analogi, perumpamaan umpama orang yang berkat ini hidupnya dia sikit saja tapi dia puas dan nikmat dengan perkara tersebut. Orang yang hidupnya tak berkat ataupun makanan yang tak berkat, dia seumpama seorang yang tengah dahaga dan haus, dia pergi ke tengah tengah lautan dan dia minum air laut. Air laut tu memang air itu sifatnya boleh menghilangkan haus dan dahaga. Tapi sebab dia minum air yang salah, air laut, dahaganya makin terus berpanjangan. Perutnya kembung, badannya sakit tapi dahaga dan haus tetap ada. Itu tak berkat. Umpamanya hidup kita macam tu lah. Bila kita makan makanan yang sedikit, yang kita rasa cukup lah. Kalau kita makan banyak-banyak pun nafsu kita yang kita isi. Dan itu telah mengenyangkan dan memberi kepuasan kepada kita. Ada orang dia pergilah kat tempat yang mahal, buffet sana buffet sini, bayar mahal, tapi dia tetap tak rasa puas berbuka puasa. Sebab dia hanya melihat kepuasan itu kepada benda-benda yang eksklusif, yang mahal, yang orang kata makanan yang berprestij antarabangsa. Padahal makanan yang kecil-kecil yang kita makan kongsi-kongsi dengan keluarga kita, yang goreng-goreng biasa itu pun dah mengenyangkan. Dan itu lebih barakah dan itulah turunnya rahmah daripada Allah. Itulah dia. Macam tu cakap tu makan kurma aja berbuka kan. Makan kurma aja. Yang kurma sajalah. Yang goreng-goreng masak kurma tu tak. Saya bergurau saja. Tapi memang kurma betul lah. Memang kurma je lah. Kurma apa? Safawi, Ajwa, Fatimi. Kurma yang mana? Kurma yang mana? Kuda. Nampaknya tu sudah mula menyanyi. Apa kata kita beri kepada sepatutnya? Kan? Kita bersama dengan Katira Band untuk lagu mereka yang seterusnya, Sandiwara Cinta. Aku tahu ini semua tak adil. Aku tahu ini sudah terjadi. Mau bilang apa aku pun tak sanggup. Air mata pun tak lagi mau menetes. Alasannya seringkali ku dengar. Alasannya seringkali kau ucap. Kau dengannya seakan ku tak tahu sandiwara apa yang telah kau lakukan kepadaku. Jujurlah sayang, aku tak mengapa. Biar semua
Perang nafsu. Ingat, perang nafsu ni bukan saja kita memerlukan kita kena meninggalkan tempat-tempat yang orang cakap lago. Ya, betul. Tapi perang nafsu ni ketika kita bersendirian. Itu perang yang paling utama sebenarnya. Betul. Nak melihat kita ni antara orang yang betul-betul percaya ataupun tidak kepada baik dan juga buruk ni kan. Ketika kita berada dalam kesorangan, orang tak tahu apa semua, apa yang kita buat. Jadi itulah kita diuji sebenarnya. Jadi lepas tu kalau kita rasa macam kita ni susah seorang-seorang buat benda tak elok, sibukkan diri. Betul. Sibukkan diri, contoh menyibuk hal orang. Menyibuk anak sana tu, anak sana tu. Tak ada. Tak adalah maksudnya. Sibukkan diri dengan benda-benda yang baik. InsyaAllah. Topik kita ni Ustaz. Perang nafsu mungkin ada kesimpulan ni Ustaz. Baik, okey. Kesimpulan yang boleh sama-sama kita bawakan pada hari ini adalah yang pertama sekali, nafsu ni antara makhluk yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita untuk memuliakan kita, untuk meletakkan kita ni tingginya darjat seperti mana laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang Allah Ta'ala sebut kita ni sebaik-baik penciptaan. Alhamdulillah. Jadi jadikanlah nafsu itu sebaik-baik penciptaan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Bukan nafsu itulah yang menjuruskan kita kepada kesesatan, kejahatan dan merosakkan. Dan setiap manusia ada kehendak dan keinginan yang pelbagai. Dia tak boleh kita kata, oh dia ni muka tak ada nafsu je kan. Pernah kita dengar kan, dia ni macam tak ada nafsu tak. Semua orang ada nafsu. Kadang-kadang yang senyap, introvert tu lagilah lain macam nafsu dia kan. Jadi apapun bukanlah kita nak menilai, oh kau ni nafsu tinggi, kau ni nafsu rendah. No. Kita sendiri nak pastikan supaya apa saja yang kita inginkan atas muka bumi ini berkehendakkan kehendak syarak itu sendiri. Maknanya dalam Islam sendiri Allah Ta'ala syariatkan kepada kita untuk berkahwin. Dan nafsu itulah diarahkan kepada pasangan kita. Isteri kepada suami, suami pada isteri. Kita berkehendak kepada untuk kaya. Dan kita boleh bekerja, kita berkehendak untuk membantu orang lain. Kita ada zakat. Jadi macam-macam benda yang kita boleh salurkan nafsu kita ni mengikut apa yang agama nak. Alhamdulillah. Itu kesimpulan daripada Ustaz Amin. Tu. Okey, kesimpulan daripada Katira pula. Okey, kesimpulan bagi saya ni senang saja. Kesimpulannya, nak masuk syurga kita kena tahan nafsu. Sebab banyak lagi kenikmatan yang ada di syurga. Contoh dalam dunia ni, pemahaman saya lah senang. Ibarat kita pergi tengah laut, kita celup kita punya jari satu ni, itulah yang nikmat ada di dunia. Cuma satu titik saja. Satu titik aja. Bayangkan lautan yang luas tu. Nikmat yang ada di surga tu. Begitulah banyaknya. Jangan dicatat. Sekali. Kalau belum penuh ilmu di dada, jangan kamu menyerbang lautan Sulawesi. Menafsu betul tu. Menyeberang ke menyerbang? Lantak dia lah. Dia boleh, saya tak boleh. Dia tak apa, dia best. Jadi Ustaz, sikit masa yang kita ada Ustaz, mungkin saya nak minta, ada tak Ustaz macam ada doa-doa khusus ke untuk kita memenangi sewaktu kita berperang dengan nafsu yang tak baik ni Ustaz? Yalah, kita amalannya kan. Kita amalkan setiap hari dalam hidup kita ni. Bangun pagi mudah saja. Bangun pagi, tak kira lah bangun pagi terjaga apa sebab pun, ni antara amalan untuk pastikan keinginan kehendak kita ni dijaga, dikawal. Yang pertama sekali, kita bangun-bangun sedar-sedar je, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, alhamdulillah subhanallah la ilaha illallah wallahu akbar. Lepas tu doa kepada Allah, apa-apa doa. Kata Nabi, amalan yang seperti ini adalah satu amalan yang sangat dicintai oleh Allah dan doanya paling dimakbulkan Allah pada hari tersebut. Pendek je, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, alhamdulillah subhanallah la ilaha illallah Allahu akbar. Dengan syarat tak tengok telefon lagi, tak cakap apa lagi, terus mulakan. InsyaAllah hidup kita teratur, baik, susunannya cantik. Dan nafsu kehendak kita pun Allah Ta'ala pelihara dan jaga. Alhamdulillah. Sama-sama kita amalkan ya. Baik, itu apa pun kita harapkan semua perkongsian kita sepanjang hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dan esok insya-Allah kita kembali bersama dengan PU Amin dan juga Atu Zero untuk topik yang baru pula. Esok semuanya kita jumpa lagi dalam Borak Tengah Lapar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Borak Tengah Lapar.